Hello, testing. Dengar? Hello? Hello, hello. Hello? Hello, hello. Nampak separuh ya. Sekejap Okay. Sekejap. Ke bunyi kipas kuat sangat? Nampak separuh ya. Ha, Ben? Okey ya? Ke kipas kuat sangat? Datuk kipas lah. Kipas kuat sangat? Ha, Ben? Okey ya? Ke kipas kuat sangat? Kipas lah. Sekejap kita tunggu. Tunggu sikit. Lapor orang tu. Boleh mula best. Mula dulu Okay. Okay. Okay, aku mula Okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-lamanya marilah kita melafazkan kasih rasa syukurlah kepada Allah SWT kerana diizinkan untuk kita bersama dalam sesi live di page kuliah buku. Salawat dan salam diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada kuliah buku Kubu kerana menjemputlah saya untuk berdiskusi sedikit pada hari ini berkenaan dengan buku saya sendiri. Sebenarnya dah lama juga nak share buku kan dekat Kubu ni, tapi fikir-fikir nak share buku orang lain lah, buku-buku yang dibaca lah, tapi dijemput untuk share tentang buku sendiri. Jadi terima kasih lah diucapkan kepada Kubu kerana sudi menjemput. InsyaAllah kalau ada masa dan peluang diberi keizinan, mungkin lepas ni boleh mungkin bincang banyak buku-buku lain yang lebih menarik Baik, pada sesi kali ni
saya ingin agenda dia lah, tak adalah secara formal sangat. Pembentangan pada malam ni nak dia terpecah pada 3 lah. Yang pertama, apa yang saya nak buat adalah saya nak menerangkan lah latar belakang buku ni macam mana boleh terfikir lah untuk nak buat buku ni, nak tulis buku ni, apa dia punya perkara-perkara yang berlaku lah hingga rasa nak menulis buku. Yang kedua, mungkin nak membicarakan sedikit lah, menyentuh sedikit isi-isi yang ada dalam dia. Kemudian yang terakhir adalah kalau sempat lah untuk menjawab beberapa kritikan yang diberikan lah pada buku ni, sebab buku ni dah lama juga sebenarnya kan. Jadi ada yang tulis review, ada yang tulis kritikan. Jadi mungkin 14 tu mungkin nak jawab sedikit kritikan tu lah, kalau sempat lah. Ada mungkin kalau sempat juga, mungkin kalau ada soalan boleh tanya. Semua tak pasti macam mana nak tengok soalan kat dalam live ni. Okey, tak apa lah. Tak apa lah, kita start dulu lah. Kalau ada soalan mungkin boleh bagi lah nanti. Kalau saya tak menjawab ni apa, mungkin nanti organizer boleh WhatsApp ke apa. Mungkin sebab tak nampak kan komen ni kat mana kan. Okey, baik, kita mula dengan sejarah dan latar belakang lah. Sebenarnya buku ni, buku berfikir tentang pemikiran ni, tajuk awal dia bukanlah berfikir tentang pemikiran kan. Waktu mula-mula nak menulis buku dulu, tak ada idea pun, tak ada idea tajuk ke apa, semua tak ada. Yang ada adalah waktu tu saya merasakan bahawa kita ni, setiap orang dia ada pengalaman hidup dia ada apa-apa yang dia fikir dalam hidup dia, pengalaman dia yang dia rasakan berharga kan. Dan saya pun rasakan itu berharga, at least bukan untuk orang lain pun, untuk diri kita sendirilah. Jadi kita rasa macam kita nak share kan apa yang kita rasa berharga. Dan pada waktu zaman saya menulis tu, ada banyak kritikan terhadap dalam industri buku lah, terutamanya buku-buku yang orang kata selfie artis lah, buku-buku apa, kumpulan status Facebook lah, macam ramai lah orang kata-kata macam kenapa industri buku Malaysia takkan sampai level macam ni je kan. Tapi bila saya fikir-fikir balik berkenaan dengan kritik tu, memang betul lah, ada betulnya kan. Tapi sejauh mana ianya hanya sekadar kritik, tapi kita tak berikan alternatif kan. Kalau tak ada buku-buku yang macam tu, buku apa yang kita nak bagi pada industri pembukuan. Jadi mulalah saya rasa macam, mungkin kita boleh sumbangkan sesuatu dengan menulis. Jadi konsep awal dia adalah mula saya, sebab saya mengikuti banyak program-program gerakan Islam, dakwah dan tarbiyah, sebab dilahirkan dalam keluarga yang mengikuti gerakan Islam. Jadi dari sejak usia kecil lagi lah, banyak pengalaman pergi usrah, pergi program sana sini. Dan saya rasa banyak pengalaman tu yang sebab bila kita berprogram ni, kita jumpa orang, kita pergi travel kan. Jadi ada kisah-kisah yang menarik kan, yang kita rasai, suasana pemikiran, apa yang kita bincangkan. Jadi saya merasakan benda-benda tu semua pengalaman yang berharga. Dan saya rasa macam, kalau tak untuk orang lain pun, untuk diri kita lah, kita nak simpan kan. Jadi saya mula menulis lah kan, saya boleh menulis. Dan kebanyakannya saya tulis waktu tu masih lagi belajar pasca siswazah di Universiti Johor. Tapi pasca siswazah tu tak habis kan. Tapi at least tak habis pun tulis tesis tu, habis lah tulis buku kan. Jadi ada juga walaupun tak pengajian pasca siswazah tu tak habis. Jadi waktu tu lah saya banyak menulis lah. Dan sebenarnya sebelum tu pun ada menulis dalam blog. Tapi sewaktu di Johor tu baru memang rasa memang nak menulis untuk dibukukan. Jadi mula memang menulis lah.
Dan di mana-mana pun waktu tu saya tulis kan. Waktu dalam pejabat pasal suazah pun tulis, dan dekat asrama universiti tulis, naik bas pun kadang-kadang tulis, kat rumah tulis, kat hentian bas tulis. Jadi banyak benda lah yang kita tulis, pengalaman, perasaan, pemikiran kan. Dan jadi proses penulisan ni dia berlaku dalam jangka masa yang panjang lah. Bukan sehari, seminggu, tapi bukan sebulan. Dia mengambil masa bertahun-tahun, hampir 4 hingga 5 tahun lah. Jadi sebab dia punya tempoh masa penulisan tu yang lama tu, macam bunyi vacuum. Oh, okey, sekejap nak slow sikit. Sorry, baru baca komen. Okay, jadi sebab proses penulisan yang lama tu, okay, buku tu dia berevolusi lah daripada sekadar nak berkongsi pengalaman. Waktu tu dalam pengajian pasal siswazah tu, saya mula membaca buku-buku lain lah. Pada waktu mulanya memang banyak baca buku-buku fikrah Islam, buku-buku harakah. Tapi kemudian selepas tu banyak membaca buku-buku yang lebih general, lebih luas lah. Jadi banyak idea-idea dalam tu yang saya baru berjumpa kan, dengan idea-idea lain, dan pemikiran-pemikiran lain. Jadi idea daripada penulisan, pembacaan tu juga saya masukkan kan. Saya fikirkan idea-idea tu, kita cuba relatekan dengan keadaan kita semasa, dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dalam diri kita, dan dia menjadi sebahagian daripada buku tu lah. Jadi siapa ada buku tu boleh tengok. Bahagian pertama tu mungkin awal-awal baca tu dia lebih pada macam perkongsian dakwah, tarbiyah, tapi bila ke hujung-hujung tu dia banyak perkongsian pasal buku, pasal idea, pasal pemikiran. Jadi sebenarnya buku tu dia dari segi sudut personal dia apa ni, dia merekodkan lah perubahan pemikiran saya sendirilah kan. Jadi dia macam suara putus-putus ke okey, baru tengok komen ni. Waalaikumsalam Abu Syaukah. Abu Syaukah ni selalu ada Okey, pegang macam ni dengan awak lah. Okey, jadi dan sebab proses yang lama dan berevolusi, jadi bila pada sampai waktu nak terbitkan tu, waktu 2018 tu, dia jadi dilema sikit nak letak nama apa buku ni kan. Sebab dia bermula dengan kita sekadar nak berkongsi pengalaman kan, berkongsi apa yang kita fikir dalam gerakan Islam, dakwah, tarbiyah, usrah dan sebagainya. Tapi kemudian selepas tu dia berevolusi dengan pemikiran-pemikiran lain lah, pembacaan dan sebagainya. Jadi tak tahu lah nak bagi nama apa buku ni kan. Jadi waktu tu saya ada membaca, sebelum tu saya ada membaca buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Rashid lah, ataupun mungkin ulasan orang terhadap buku tu, berkenaan dengan macam mana dalam Al-Quran ni dia menamakan satu surah kan. Kalau contoh dalam Al-Quran, contoh macam surah Al-Baqarah, dia bukan satu surah tu semua cerita pasal kisah lembu tu kan, tak kan, tapi dia ada banyak kisah-kisah lain, tapi dia ambil satu bahagian dalam surah tu dan dia jadikan nama surah tu. Jadi akhirnya saya fikir-fikir balik, dan saya ambil keputusan untuk ambil satu bab dalam banyak-banyak bab yang ada tu untuk dijadikan tajuk lah. Jadi sebab dia dah berubah daripada sekadar nak berkongsi pengalaman kepada banyak benda-benda lain lah. Ada kritik sosial dalam tu, kritik politik, bahagian ekonomi dan sebagainya. Jadi saya rasa saya kena pilih tajuk yang paling umum lah,
paling umum sekali dalam banyak-banyak tajuk tu. Jadi saya pilih tajuk berfikir tentang pemikiran lah, yang salah satu tajuk daripada banyak-banyak tajuk tu, sebab saya rasa dia tajuk paling umum yang boleh merangkumi semua perbincangan tu kan. Sebab pengalaman kita pun sebenarnya merupakan satu yang kita fikir kan. Bila kita mengalami sesuatu tu, kita fikir, kemudian baru kita tulis. Jadi dia pun sebenarnya dalam satu aspek pengalaman tu sebenarnya pun merupakan satu pemikiran lah. Benda yang membuatkan peristiwa dalam hidup yang membuatkan kita berfikir kan. Jadi, dan berfikir tentang pemikiran juga dia sesuai, sebab tajuk tu macam sebab macam saya katakan tadi kan, dia macam menangkap perubahan pemikiran saya lah, daripada sekadar semua baca buku-buku yang berbentuk Islamik, kepada buku-buku yang berbentuk umum kepada idea-idea yang lebih general, idea-idea yang lebih besar. Jadi dari satu sudut dia juga menangkap perubahan pemikiran saya kan. Jadi maksudnya buku ni menangkap bagaimana saya macam berfikir tentang saya, macam mana saya berfikir tentang dunia lah. Jadi mungkin ada orang yang mengkritik, kata mungkin buku ni tajuk macam buku berfalsafah, tapi sebenarnya dalam bukan falsafah. Jadi sebenarnya dia bergantung pada definisi lah. Kalau definisi falsafah kita tu pemikiran ahli falsafah barat klasik ke, zaman antik ke, ataupun zaman moden, mungkin dia bukan lah. Sebab saya tak banyak baca buku-buku falsafah pada ketika saya tulis buku tu. Tapi kalau falsafah tu dikatakan sebagai falsafah hidup kan, ataupun falsafah ataupun makna-makna yang ada dalam kehidupan kita kan, apa-apa yang kita tulis, kita memberi pemaknaan terhadap peristiwa yang berlaku, jadi mungkin kita boleh katakan itu sebagai falsafah lah. Jadi dia depends lah apa definisi falsafah yang kita pegang lah. Dan dalam kata pengantar tu, Puan Amy dia ada tulis bahawa buku ni bersifat berat dan ilmiah. Tapi bagi saya, macam saya pun tak tahu nak kata berat sangat pun, macam tak adalah berat sangat kan, sebab banyak lagi buku-buku yang lebih berat, buku-buku yang lebih memang dia punya teori dan dia punya abstraction dia tu lagi berat. Jadi buku ni sebenarnya banyak lebih pada berkongsi kisah-kisah. Peringkat awalnya adalah kisah-kisah peribadi, kemudian mungkin ada kritik terhadap politik. Dan waktu kritik politik tu dia banyak politik yang berlaku sebelum PRU 14 lah. Walaupun buku ni diterbitkan selepas pilihan raya tu, tapi saya tak ada nak cuba nak mengubah naratif kritik tu lah. Memang biar je. Sebab itu memang pemikiran pada waktu tu lah, pada waktu zaman sebelum pilihan raya 14 lah. Okey, jadi pada mulanya buku ni saya terbitkan sendiri dengan syarikat Independent Insight. Waktu tu ada juga ada kawan-kawan yang terbitkan dengan penerbit lain, tapi penerbit yang dicadangkan tu macam terlalu liar dan terlalu angkuh. Bukan macam saya tak berminat dengan cara dia punya marketing lah, macam tak masukkan jiwa. Jadi saya rasa tak apa lah, kita terbitkan sendiri. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 dia diterbitkan semula lah oleh Bibliopress dengan cover yang baru lah. Dan dia susun lagi cantik sikit lah daripada buku yang lama. Tapi sebenarnya dia merupakan buku yang lama lah. Bagi saya dia merupakan buku yang lama lah, sebab dia diterbitkan pada tahun 2018, tapi proses penulisan dia tu 4-5 tahun. Jadi maksudnya dia belakang lagi dari 2018, mungkin dalam 2014, 2013. Jadi macam bagi saya lah, dia merupakan penulisan saya yang lama lah. Jadi ada penulisan-penulisan baru, tapi belum diterbitkan lagi. Ada hantar manuskrip pada syarikat, setakat ni belum lagi lah diterbitkan sebab pandemik dan sebagainya. Tapi mungkin dalam proses proofreading, layout dan sebagainya lah. Baik, harap semua jelas audio. Okey, tak ada komen apa-apa kot. Okey, baik, saya pergi sedikit kepada isi buku lah. Dan dalam buku ni saya ada membawakan kisah apa yang dituliskan oleh Carl Sagan lah. Carl Sagan ni antara penulis favourite saya lah. Dia ada tulis, ada beberapa buku yang saya beli dan baca. Pale Blue Dot, Cosmos. Dia memang ahli astronomer. Dia ahli astronomer
dan banyak pemikiran dia dalam falsafah sains lah. Dia kalau kita kenal apa uh, apa yang famous tu, Neil deGrasse tu, dia sebelum Neil deGrasse dia macam mempopularkan sains ke khalayak lah. Jadi Carl Sagan ni dia banyak menulis tentang astronomi. Dia menulis tentang macam mana masa depan manusia ni sebenarnya bukan kat bumi, tapi kita akan meneroka di alam semesta yang lain lah. Sebab dia punya prediction bahawa bumi ni akhirnya akan hancur lah, asteroid ke apa dan sebagainya. Dan jadi ada satu kisah yang ditulis oleh Carl Sagan dalam buku dia, Pale Blue Dot. Pale Blue Dot ni dia bukan saja buku. Kalau pergi dekat YouTube cari Pale Blue Dot, dia ada macam satu snapshot Carl Sagan punya ucapan lah. Dia antara ucapan yang paling motivasi, yang paling bagi saya lah menarik lah. Kalau saya tiba-tiba rasa down dan sebagainya, memang saya akan pergi kat YouTube cari ucapan Carl Sagan, Pale Blue Dot. Pale Blue Dot ni adalah kisah bagaimana NASA dia hantar spaceship dia Voyager 1 kan. Voyager 1, kemudian bila dia dah sampai jarak dia 6 bilion kilometer daripada bumi tu, Carl Sagan kata waktu tu Carl Sagan antara tim yang dalam NASA tu, dia suruh Voyager tu patah balik kamera dia dan tangkap gambar bumi. Waktu dia tangkap gambar tu, dia nampak ada sunbeam, lepas tu ada satu titik kecil, pixel kecil warna biru yang malap. So nak pixel biru yang malap tu dia panggil pale blue dot lah, ataupun bumi lah, tempat kita. Jadi Carl Sagan kata kat situlah kita ni manusia yang baik ke, yang jahat ke, diktator ke, rakyat bawahan ke, ahli agama ke, ahli falsafah, semuanya duduk dekat pale blue dot tu lah. Maksudnya dia nak bawa kita berfikir bahawa macam segala masalah peperangan apa semua ni sebenarnya berlaku dalam titik kecil tu lah. Dia nak menyuruh manusia supaya humble lah kan. Bila kita tengok dunia ni sebenarnya sangat kecil. Jadi dia kata bila kita tengok benda tu, dia bumi kita tu, dia memberikan satu perspektif pemikiran lah kepada kita kan. Bagaimana kita ni kadang-kadang rasa kita ni yang paling besar, paling hebat kan. Tapi bila kita tengok tu, kita rasa macam sebenarnya kita ni kecil ya, satu pixel yang kecil ya. Dan kalau sebab tu lah dia kata macam mana ada emperor, panglima yang menumpahkan darah antara satu sama lain untuk merebut sebahagian kecil daripada pixel yang dah memang kecil. Jadi macam itulah salah satu contoh pemikiran yang saya rasa macam memang satu perspektif pemikiran yang menarik kan. Dan bila mana kita rasa macam sebenarnya diri kita ni tak besar pun kan. Dan kita Carl Sagan kata kita kena humble toward each other lah. Jadi itu adalah sebahagian dari pemikiran yang saya petik lah dalam buku tu lah. Dan buku ni dalam fasa-fasa awal yang saya sebut tadi banyak berkenaan dengan isu dakwah dan isu tarbiyah lah. Dan dakwah ni bagi saya bukanlah kadang-kadang orang faham dakwah ni kita kena convert orang lain lah, kena convert dia jadi masuk Islam. Tak, sebenarnya dakwah ni dia pelbagai lah, dia luas lah. Convert tu sebahagian lah kot kan. Tapi dakwah ni dia lagi luas lah. Kita berakhlak baik dengan orang kan, kita menolong orang pun sebahagian daripada dakwah kan. Kita berkata baik kan, kita ajak orang berfikir pun, bagi saya itu satu dakwah. Kita menyebarkan ilmu pun satu dakwah kan. Dakwah ni maksudnya kita mengajak orang kepada kebaikan lah. Dan antara buku yang saya petik juga dalam tu adalah satu buku yang ditulis oleh seorang convert lah, bernama Naimah Roberts. Naimah Roberts ni dia tulis buku dia bertajuk From My Sister Lips. Buku ni saya rasa menarik lah, sebab kadang-kadang kita tengok macam pemikiran yang mengatakan orang yang convert ni mungkin sebab dia dipaksa dan sebagainya. Tapi Naimah Roberts ni dia cerita macam pengalaman dia lah, pengalaman dia sebagai seorang wanita western yang dididik dengan western education system, tapi dia memilih Islam. Dia cerita lah pengalaman dia macam mana dia selalu rasa macam orang lain yang bersuara untuk dia, tapi dia rasa dia tak nak pun dengan suara orang contohnya untuk mewakili dia lah. Jadi menarik lah, maksudnya dia membawakan satu pemikiran bahawa
sebenarnya orang-orang perempuan yang barat ni boleh berfikir sendiri, dan ada yang masuk Islam tu atas sebab pilihan dia sendiri kan. Jadi menarik lah itu bagi saya, sebab kadang-kadang bila kita baca naratif media dan sebagainya, so kita kata macam oh dia ni sedang ditindas dan sebagainya, tapi bila orang yang dikata ditindas tu menulis, dia pun rasa macam itu pilihan dia kan, dia kata. Jadi macam tapi tak adalah kita menafikan mungkin ada setengah-setengah region kawasan Islam ni memang wanita ditindas, contoh di Afghanistan dan sebagainya, itu adalah. Cuma maksudnya dia tak adalah secara general kan, maksudnya ada bahagian yang memang itu pilihan seseorang kan. Okey, jadi saya nak berkongsi juga lah berkenaan dengan, sebab buku ni pasal pengalaman kan. Ada satu pengalaman saya dulu buat sarjana muda di Saint Petersburg di Rusia. Dalam 4 tahun juga belajar kat sana. Nama lama dia Leningrad. Sebelum Leningrad tu Saint Petersburg juga. Jadi Saint Petersburg ni sebenarnya dia Saint Petersburg, dia tukar kepada Leningrad, dia tukar balik kepada Saint Petersburg lah. Sebab waktu perang dengan Jerman tu, Burg ni bahasa Jerman lah, kota dan sebagainya. Burg, kalau Grad tu bahasa Rusia. Grad ni macam kota lah. Sebab itulah dia ada dia bukan ada Leningrad je, dia ada Kaliningrad. Grad tu maksudnya kota lah. Kalau dalam bahasa Rusia dia panggil Gorod. Gorod ni maksudnya bandar. Jadi sebelum tu dia diberi nama Saint Peter tu sebab Peter the Great yang Tsar first tu, Peter the Great. So Saint Peter lah, Saint Petersburg. Kemudian perang dengan Jerman, dia tak suka nama Berg tu, dia tukar kepada Leningrad. Kemudian dah habis perang, dah okey balik, semua sentimen dah normal balik, dia jadi Saint Petersburg dia. Waktu belajar dekat Saint Petersburg tu, kami dulu semayang Jumaat dekat masjid lah. Dekat Saint Petersburg ni ada satu masjid yang sangat lawa. Dekat Rusia ni dia berbeza dengan negara Europe lain. Kalau negara Europe lain, kebanyakan populasi Islam dia adalah migran. Tapi kat Rusia ni, populasi Islam dia bukan migran, dia memang native people. Native people. Cuma sebab dia dulu Soviet Union, jadi banyak dan Rusia ni kalau nak dibandingkan lepas dia break up, lepas Soviet Union pecah pada tahun 1991 kan, dia pecah kepada banyak negara lain lah, banyak stan lain. Uzbekistan ada, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan dan sebagainya. Jadi Rusia ni dia dari segi ekonomi dia lagi baik lah daripada negara stan ni. Jadi banyak yang datang tu sebagai buruh daripada negara stan ni lah, Uzbekistan. Dan waktu semayang tu, pada satu hari tu ada satu pakcik ni tegur. Pakcik ni dia orang Uzbekistan lah, nama dia Hamidullah. Hamidullah ni dia kerja buruh buat bangunan lah. Tapi ada satu hari Ahad, Ahad pagi, dia akan mengajar Al-Quran lah dekat masjid. Masjid tu Sabornaya Mechet nama dia, dekat dengan stesen metro Gorkovskaya. Gorkovskaya ni metro ni macam subway lah. Kalau kat UK dia panggil tube kan. Kalau kat Malaysia LRT, MRT macam tu lah. Tapi subway ni dia semuanya bawah tanah lah. So dia panggil dekat Rusia, dia panggil metro. Dekat dengan metro Gorkovskaya tu. Dan dia ada jumpa hari tu, dia ajak pergi masjid, pergi sebab dia ingatkan kita ni macam dia lah, dia nak ajar Quran kan. Tapi bila kita pergi tu, kita tengok orang-orang Uzbekistan ni yang banyak yang laborer lah, buruh-buruh ni, dia memang belajar dengan Hamidullah ni yang buruh juga. Dia belajar alif bata kan. Bila kita baca dengan Hamidullah tu, kita baca surah-surah Yasin dan sebagainya, dia macam ush, hebat lah kamu lah, boleh baca surah Al-Quran . Jadi sebenarnya dekat negara dia sendiri pun Islam tu macam dia memang betul-betul sekular lah. Maksudnya memang tak boleh ada madrasah ke apa ni, memang underground lah.
Jadi kebanyakan populasi dia ni memang baca Quran pun tak pandai. Bila dia tengok orang boleh baca Quran tu, dia macam, oh, hebat lah kan. Jadi itu bagi saya merupakan membuat saya berfikir juga pada waktu tu kan, bagaimana sistem sekularisme ni kadang-kadang ada orang yang mengangkat kan sekularisme ni macam membawa kepada kebebasan kan. Tapi bagi saya itu terlalu macam general lah. Ada certain dia, ada keadaannya yang sekularisme ni dia mengekang juga kebebasan kan. Bila dia dilakukan dalam keadaan yang ekstrim lah. Contoh macam memang dia Hamidullah tu dia cerita lah, dia memang apa, dia daripada Uzbekistan. Dekat Uzbekistan pun memang tak boleh kan nak buat, nak belajar baca Quran memang tak boleh. Jadi dia kata sebenarnya dekat Rusia tu lagi terbuka daripada dia dekat Uzbekistan tu lah. Jadi saya tertarik lah bagaimana dia seorang buruh. Dia kata dia mengajar ni percuma, dia kata. Tapi waktu tu dia kata dia nak pergi Finland. Sebab dia kata kat Finland gaji lagi tinggi. So dia kata dia mengajar sekejap sementara nak cari kerja, kemudian dia nak pergi Finland. Dan menarik lah bagaimana dia orang ni, itu macam semangat dakwah dia orang lah. Dia berdakwah kepada orang-orang dia yang jadi labourer dekat Rusia. Tapi dia mengajar Quran lah. Dia mengajar Quran. Dia kata dia mengajar percuma sebab dia dulu pun belajar underground dengan daripada cikgu dia. Cikgu dia kata ilmu ni dia bagi kat dia percuma, dia pun kena bagi kat orang percuma. Jadi dia berpegang pada benda tu lah. Jadi itu antara benda-benda dakwah yang saya lihat lah dekat Rusia, yang saya rasa sangat terkesan lah dengan diri saya. Ada juga dalam buku tu saya sebut lah. Jadi okey, kemudian kalau pergi ke bahagian tengah-tengah buku tu, ada sedikit bahagian politik lah. Waktu zaman muda-muda ni semangat sikit politik kan. Bila dah tua-tua ni rasa macam agnostik sikit berkenaan dengan politik ni, macam ubah lah siapa pun sama je kan. Jadi waktu tu memang banyak mengkritik kerajaan pada waktu tu lah. Waktu tu zaman Najib Razak kot, sebelum pilihan raya. Dan dalam politik ni sebenarnya saya lihat kadang-kadang waktu tu lah orang ni dia macam nampak bahawa politik ni sebenarnya adalah, maksudnya orang nampak politik ni adalah parti politik. Tak kan, sebenarnya politik ni dia lagi besar daripada parti politik. Parti politik ni adalah sebahagian daripada politik. Jadi kadang-kadang orang tak boleh keluar daripada dia punya perspektif tu lah. Dia melihat bahawa parti politik ni adalah politik. Sebenarnya tak. Sebenarnya parti politik ni adalah sebahagian daripada sistem politik lah. Jadi sebenarnya kita boleh berpolitik tanpa perlu kita letak kita punya loyalty ni kepada mana-mana parti politik lah. Dan dalam sembang pasal politik ni, antara buku yang saya minat adalah buku Long Walk to Freedom lah, tulisan Nelson Mandela. Tapi sebenarnya saya baru baca dia ada dua. Kalau yang Abacus punya, terbitan Abacus tu, dia ada dua, part 1 dengan part 2. Yang saya baca ni part 1 lah, yang dia berakhir dengan dia kena tangkap. Dia berakhir dengan speech dia dekat mahkamah lah, sebelum dia masuk penjara kan. Jadi menarik, Nelson Mandela ni dia berjaya menangkap pemikiran warga Afrika pada waktu tu kan. Itu antara saya rasa yang tak ada dalam politik dalam negara ni kan, yang ahli politik yang berjaya menangkap imajinasi rakyat. Kalau mungkin ada yang berjaya menangkap pun, dia tangkap sekejap je, bila dia dah memerintah tu, dia punya tangkapan tu dah hilang lah. Kemudian ada juga saya sebutkan sedikit berkenaan dengan perjuangan lah kan. Sebenarnya perjuangan ni bagi saya, setiap orang tu dia merupakan seorang pejuang lah. Tak kira lah kalau dia berpolitik, mungkin dia berjuang dalam arena politik, dia jadi aktivis hal sosial. Kalau dia tak masuk mana-mana pun, sebenarnya dia merupakan seorang pejuang lah. Dia berjuang untuk diri dia sendirilah kan. Jadi dalam perjuangan ni kita kena bagi saya lah, kita kena jelas. Kadang-kadang mungkin memang kita ada certain ideologi bias lah, ideological bias. Kita dah lama baca ataupun berdiskusi pasal certain ideologi dan kita rasa ideologi ni bagus, kita berpegang.
Tapi bila sampai kepada kebenaran, kadang-kadang kita kena berpegang pada kebenaran walaupun kebenaran tu tak berpihak pada ideologi kita. Itu pandangan saya lah. Dan saya sekarang macam dulu saya membaca buku ni, saya macam kadang-kadang dulu lah saya rasa macam saya nak membaca ni untuk mencari ideologi yang benar. Tapi lepas lama-lama membaca kan, memikirkan tentang buku ni, saya rasa macam itu merupakan satu cara berfikir yang salah lah. Sepatutnya kita membaca ni, kita membaca untuk mencari kebenaran, bukan untuk membaca untuk mencari ideologi yang kita pegang. Sebab ideologi ni dia tak semestinya satu ideologi itu semua betul. Dia mungkin betul bab ni, bab salah bab ni. Jadi sebab tu kadang-kadang dia macam distort kita punya pemikiran lah kalau kita terlalu ideological. Jadi kita kena bila tengok pada sesuatu tu, kita cuba mencari kebenaran, bukan kita nak proof certain ideological bias yang kita ada lah. Saya tertarik dengan waktu tu saya baru kenal Norman G. Finkelstein lah, dan baru baca buku dia, The Holocaust Industry. Menarik, Finkelstein ni dia orang Yahudi, tapi dia memang menulis penulisan-penulisan dia yang memang anti-Israel lah. Banyak buku dia yang saya baca lah, Beyond Chutzpah, macam mana dia kritik Alan Dershowitz. Jadi bagi saya Finkelstein ni walaupun dia seorang Yahudi, dia berani lah melawan bangsa dia, ideologi yang ada di sekeliling dia, sebab dia rasa benda tu benar kan. Jadi sebab tu itu antara yang macam kita kena fikirkan lah, bahawa kita ni berjuang ni, kita kena sentiasa mencari kebenaran lah. Bukan untuk semata-mata untuk proof our ideological bias lah. Dan jadi dalam mencari kebenaran ni, ada satu kata-kata menarik lah daripada Leo Tolstoy. Saya ada sebut kat dalam buku tu. Tolstoy kata, the most difficult subject can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he know already, without a shadow of doubt, what is laid before him. Jadi Tolstoy kata, benda yang paling subjek yang paling susah pun sebenarnya kita boleh terangkan kepada orang kalau dia tak ada precondition lagi. Maksudnya dia tak make up dia punya mind lagi. Kita boleh terangkan dia benda subjek yang paling susah. Tapi dia kata, Tolstoy kata, subjek yang paling senang tak boleh diterangkan kepada orang yang paling bijak kalau dia dah ada idea dia sendiri. Dia tak akan terima. Jadi dalam kita berfikir, kita membaca kan, kita menilai idea ni, kita kena jadi orang yang macam Tolstoy kata, slow-witted man. Maksudnya kita tak form any idea lagi. Dan bila kita baca buku ataupun kita baca tentang sesuatu subjek tu, kita kena cuba padamkan sebarang ideological ataupun pemikiran yang kita dah bentuk sedia ada, supaya kita boleh terima dan tengok dengan clear lah pendapat tu kan. Sebab kalau tidak, memang tak guna lah kita berdebat ke, kita berhujah, berdiskusi dengan orang lain, kita tak akan terima apa-apa kan. Sebab kita dah dalam minda kita dah fikir, oh dia ni salah lah, aku datang ni nak buktikan dia salah je, aku tak nak dengar dia cakap apa. Jadi macam tu lah. Maksudnya bila kita berfikir kan, kita kena sentiasa berfikiran terbuka lah. Jadi dalam soal berfikir ni juga, saya sebenarnya suka kalau kita ni berfikir macam kita berani berfikir lah. Sebab kadang-kadang ada orang kata kan, tak boleh fikir banyak-banyak kan, nanti jadi gila dan sebagainya. Sebenarnya saya tak berapa bersetuju dengan ayat tu kan. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran sendiri, banyak ayat-ayat yang memang suruh manusia ni berfikir kan. Bila orang kata kita jangan berfikir tu, sebenarnya dia bertentangan dengan apa yang Al-Quran kata kan. Kita ni dia memang disuruh untuk berfikir kan, untuk melihat alam kan, untuk cuba mencari makna-makna dalam hidup ni kan. Mungkin salah, mungkin betul lah kalau kita berfikir tu, tapi memang disuruh kan, afala yatafakkarun kan, kenapa kamu tak berfikir kan, adakah kamu tidak berfikir. Jadi memang saya tak setuju lah dengan
Orang kata kalau jangan banyak berfikir kan. Contoh kalau kita baca buku Stephen Hawking kan, uh, memang kalau kita baca, kita bukan astrophysicist, memang kita pun susah nak faham kan apa yang dia tulis kan. Tapi kalau kita baca tu, kita macam rasa macam at least dia cuba lah untuk berfikir, walaupun benda tu memang susah lah, nak capai kan. Dia nak tahu macam mana permulaan universe ni yang dah berbilion-bilion tahun kan. Kita pun tak ada evidence, macam mana dia nak membuktikan. Mungkin boleh buktikan pun secara mathematical lah, nak buat eksperimen pun kita tak boleh kan. Jadi tapi dia at least dia cuba kan. Tapi kalau macam orang kita mungkin kata, oh jangan fikir benda-benda ni, tak boleh kan. Apa fikir-fikir tak, apa nanti dia gila kan. Saya tak setuju lah dengan benda tu kan. Sebab sebenarnya macam Hawking kan, walaupun dia cuba nak menyelesaikan benda, dia orang kata apa, nak cuba cari theory of everything kan. Maksudnya dia nak samakan apa, teori kuantum dengan teori relativity tu kan berbeza kan. Jisim kecil dan jisim besar sebagainya. Dia nak cuba cari satu teori yang boleh fit semua lah. Walaupun dia tak berjaya akhirnya jumpa theory of everything tu, tapi apa yang penting bagi saya bila kita cuba buka berfikir benda-benda tentang besar ni adalah along the way tu kita akan discover something. Contohnya macam dia tak berjaya jumpa apa theory of everything tu, tapi along the way tu dia banyak jumpa benda lain yang boleh jadikan pemikiran kita ni lebih bertambahan, ataupun dia boleh digunakan dalam sains fizikal. Jadi tak semestinya kita berfikir ataupun kita buat research, buat kajian tu kita akan dapat apa yang kita nak tu. Tapi apa yang penting tu adalah proses tu kan. Dan dalam masa kita berfikir tu, kita akan jumpa benda-benda lain yang berguna untuk kita, untuk masyarakat, untuk manusia dan sebagainya. Saya rasa itulah point yang penting dalam berfikir ni. Bukan kita nak kita semestinya akan jumpa apa yang jawapan yang kita nak tu, tapi proses kita nak mencari jawapan tu, pengalaman kita dalam mencari jawapan itu sebenarnya yang penting jugalah kan. Dan dalam buku tu juga ada juga bahagian yang saya kritik berkenaan dengan kritik-kritik ekonomi lah. Dan saya minat waktu tu membaca teori ekonomi alternatif lah, ataupun dipanggil heterodox economics, ataupun ekonomi yang lain lah selain daripada neoliberal punya ekonomi punya doktrin. Banyaklah buku-buku lain kan. Tapi saya pun baca juga buku-buku, contoh buku Adam Smith. Buku Adam Smith satu buku yang memang The Wealth of Nation kalau dalam bahasa Rusia Bogutstva Narodov, The Wealth of Nation kan. Buku yang orang selalu petik lah, The Invisible Hand kan. Waktu belajar kat Rusia dulu, pensyarah ekonomi tu dia selalu sebut lah The Invisible Hand tu dalam buku Bogutstva Narodov, Adam Smith. Jadi bila dah balik Malaysia tu, cari balik buku The Wealth of Nation tu, susah, memang susah nak faham. Satunya sebab dia buku klasik, dan banyak memang dia punya perbahasan memang terlalu exhaustive lah. Dia membicarakan tentang harga logam, harga jagung, harga silver dan sebagainya, macam terlalu detail lah. Tapi at least kita cuba membaca kan. Dan banyak agak sebenarnya idea-idea Smith yang menarik lah dari sudut ekonomi. Dan sebenarnya Karl Marx sendiri pun dia baca buku Adam Smith sebelum dia buat teori dia kan. Dan dia agak baca buku Ricardo kan. Okey, itu sedikit berkenaan dengan isi lah. Okey, yang last sekali nak menjawab kritikan lah. Ada yang mengkritik di macam-macam lah, di Goodreads, di blog. Cuma saya nak fokus pada kritikan di Republik Buku lah, yang ditulis oleh Vance. Sebenarnya dah lama dah Vance tulis kritikan-kritikan tu, dan saya pun dah menjawab, tulis balik jawapan saya lah di blog lah.
Mungkin waktu tu Benz ada mengkritik bahawa buku-buku saya banyak uh, quote ataupun merujuk pada tokoh-tokoh haraki Islam lah, terutamanya Maududi, Syed Qutb, Dr. Asri sebagainya. Dan tak cukup menarik lah dia kata, sebab cuma dalam kritikan tu tak diterangkan kan, tak didetailkan pemikiran mana yang tak menarik tu. Jadi macam tak pasti nak jawab kritikan tu macam mana. Bagi saya lah kan, memang sebenarnya pemikir ni, saya setuju sebenarnya kalau ada pemikiran dalam tokoh-tokoh tersebut yang kita rasa tak sesuai dengan zaman kita. Dia sebenarnya memang berlaku kepada setiap pemikir kan. Even Karl Marx sendiri, Edward Said ada kritik Karl Marx dalam, sebab Karl Marx pernah macam bukanlah mempertahankan, dia kata kolonial Britain dekat India ni necessary lah untuk distract civilization India ni, supaya dia boleh letak buat civilization yang lebih hebat lagi di atas civilization India. Maksudnya Karl Marx kata perlu lah untuk memusnahkan ketamadunan India. Maksudnya dia kata apa yang Britain buat tu perlu lah, walaupun dia kata banyak crime against humanity, tapi dia kata benda tu perlu. Jadi Edward Said kritik Karl Marx kan. Maksudnya Edward Said tanya lah, mana simpati dan humanisme Marx waktu dia buat tulisan tu lah. Tak silap itu tulisan Marx dalam Letters from Exile, tak silap, yang dikritik oleh Edward Said tu. Jadi saya rasa dalam setiap pemikir ni, dia mesti ada pemikiran dia yang tak sesuai dengan zaman kita. Jadi tak kira lah pemikir tu pemikir haraki Islam ke, pemikir komunis ke, sosialis ke, sebab setiap pemikir ni dia berfikir pada situasi zaman dia, dia berfikir dari situasi masyarakat dia. Jadi ada benda yang kita boleh ambil, ada benda yang mungkin tak sesuai dengan kita tak ambil lah. Jadi macam tu jugalah berkenaan dengan Maududi, Syed Qutb ke siapa dan sebagainya. Ada pemikiran dia yang betul, yang sesuai dengan zaman kita, yang sesuai dengan tempat kita boleh ambil. Apa yang tak sesuai tu mungkin kita boleh kaji dan kita cuba cari yang lebih sesuai. Itu pandangan saya lah. Cuma saya pernah baca dalam Maududi punya penulisan Syahadatul Haq, ataupun penyaksian apa dalam bahasa Melayu, penyaksian kepada kebenaran kan. Dia kata dia tak, Maududi tulis, dia kata tak semestinya dia kena ikut gerakan dia kan? Tapi dia kata kalau rasa macam gerakan dia tak bagus, buatlah gerakan sendiri. Tapi yang paling penting adalah kita semua kena beramal. Maksudnya macam tu lah. Yang penting dia adalah kalau tak setuju dengan mana-mana gerakan pun tak apa, tapi jangan kita tak setuju, kita tak buat apa-apa. Tapi kita tak setuju, kita buat benda yang kita rasa kita boleh buat lebih baik lagi. Itu antara apa yang saya dapat daripada Maududi tulis lah. Dan ada juga dikritik bahawa buku ni macam nilai-nilai keusrahan tu terlalu tepu. Jadi memang saya akui lah, memang buku ni pada awalnya, seperti macam awal saya katakan tadi, memang pada permulaannya memang saya nak berkongsi berkenaan dengan pengalaman dakwah dan tarbiyah, pengalaman mengikuti program-program Islam. Jadi saya rasa pengalaman tu berharga pada diri saya lah. Saya tak menulis buku ni untuk please siapa-siapa lah. Jadi memang itu pengalaman diri tu kita tulis lah. Dan tapi cuma saya tak berapa setuju untuk mengatakan bahawa macam usrah ni macam jumud 100%. Sebab kalau kita tengok banyak tokoh-tokoh pemimpin yang even pada hari ni pun, tokoh-tokoh pemimpin yang ada pada ni sebenarnya lahir daripada gerakan-gerakan Islam sebelum ni. Dan gerakan-gerakan Islam sebelum ni sebenarnya banyak mengubah apa yang ada pada zaman kita. Kalau dulu kita tengok contoh pemakaian tudung pun merupakan satu yang benda yang asing lah kat Malaysia ni. Tapi sekarang tudung ni benda yang biasa kan. Kalau dulu tak ada kan, benda-benda produk Islam syariah ni semua tak ada kan. Tapi sekarang dah ada. Dan sekolah agama pun dulu macam ada lah, tapi tak adalah banyak macam hari ni. Jadi maksudnya saya tak bersetuju bahawa mereka ni macam
kalau ikut usrah ataupun gerakan Islam ni tak membuat apa-apa. Tak, banyak benda sebenarnya yang berubah. Dan mungkin kita tak bersetuju dengan perubahan tu kan. Mungkin orang kata macam ini semua proses islamisasi kan. Boleh tak setuju kan, tapi maksudnya bagi saya kalau macam tak setuju, kita buatlah gerakan kita kan, untuk buat apa yang kita rasa betul. Itulah bagi saya kan. Dan sebenarnya usrah ni saya rasa secara peribadi saya lah, banyak benda yang saya belajar sebenarnya daripada usrah ni. Even nak bercakap dengan orang, komunikasi sebenarnya sangat banyak saya belajar dalam usrahan. Nak bercakap dengan orang ni bukan benda yang senang kalau sembang one to one dengan orang kat kedai kopi senang tapi bila tiba-tiba kita nak dalam situasi yang formal, ada orang depan kita, itu satu benda yang susah bagi saya lah. Tapi dalam usrah ni dia memaksa kita untuk bercakap, bagi saya lah, untuk bercakap, untuk bersembang dengan orang. Dan even usrah jugalah yang sebenarnya yang mengajar saya membaca lah. Bukanlah maksudnya mengajar membaca ABC tu, tak. Itu kita belajar waktu tadika. Maksudnya membaca buku lah. Sebab kita macam bila dalam usrah tu dia sebut buku-buku ni, kita rasa macam apa benda buku ni kan. Kita pun cuba beli baca kan. Tapi kemudian kita kena pergi lebih daripada tu lah. Maksud saya kadang-kadang dalam usrah ni kita dekat kena baca buku fikrah je, tak boleh buku lain. Saya tak setuju lah dengan benda tu. Maksudnya buku fikrah kita baca, buku lain pun kita kena baca. Okay. Dan sebenarnya Jean-Paul Sartre ada tulis bahawa kalau macam satu teks tu dikritik, teks yang sama tapi dia dikritik oleh dua belah pihak yang masing-masing berbeza, jadi maksudnya kita berada di pihak yang betul. Macam tu lah Sartre kata. Bila orang golongan yang mungkin yang Islamik sikit baca kan, dia kata macam buku ni apa lah, so berfikir maksudnya macam bahaya lah, boleh membawa kepada kesesatan lah. Ada contoh-contoh komunis lah, ada contoh-contoh Chomsky yang saya sebut kan. Chomsky kan dia suka pembahaskan sejarah komunis kan, perjuangan komunis dan sebagainya. Saya petik lah sebab ada idea-idea komunis yang saya rasa menarik lah kan. Terutamanya kalau kat Malaysia ni mungkin komunis ni mungkin macam satu benda yang tabu sikit kan, sebab kita ada pengalaman penjajahan komunis. Tapi kalau dekat barat dan sebagainya, kalau kat Perancis, Greek dan sebagainya, komunis ni benda biasa, parti biasa kan. Malah di Greece komunis pernah menang election dan sebagainya kan. Cuma mungkin dekat Malaysia ni kita tak tahulah, dia punya sensitif sikit kan komunis ni kan. Tapi sebenarnya banyak idea-idea dalam komunis sendiri yang saya rasa tak bertentangan dengan Islam dan boleh kita ambil kan. Apa yang bertentangan tu mungkin kita tak ambil lah kan. Jadi bila orang yang mungkin yang lebih liberal ataupun lebih sekular baca, dia rasa ini terlalu Islamik sangat buku ni kan. Jadi dua-dua kritikan tu ada kan. Jadi saya tak adalah menganggap saya ni semua betul kan. Mungkin kita pun banyak salah kan. Tapi macam itulah kan. Maksudnya dia ada dua-dua belah pihak. Ada yang kata terlalu terlalu banyak berfikir sampai sesat. Ada yang kata macam terlalu jumud. Dua-dua dapat kan. Saya baca kritikan di Republic Buku tu, dia banyak memetik artikel Fatih Aris Omar di bawah Mendung Usrah kan. Dan artikel ni saya dah jawab lah. Saya tulis balik satu artikel, setelah Mendung Usrah ada awal yang cerah. Jadi kalau siapa rajin boleh pergi cari lah kan. Dan saya tak nak ulang lah apa yang dah saya tulis tu. Itu merupakan saya rasa apa yang saya dapat lah. Orang sering kata macam usrah ni jumud dan sebagainya. Tak tahulah, mungkin ada pengalaman orang lain dia rasa macam tu kan. Tapi pengalaman saya tak adalah 100% jumud. Ada juga yang jumud, tapi tak semua lah. Okay, apa lagi mungkin okay, rasanya mungkin tu je kot. Dah habis lah. Tak tahu lagi nak cakap apa. Jadi mungkin kot buka lah kalau ada soalan macam ni nak tengok soalan
Ada 26 orang kan kat live ni. Uh, Okey, ni daripada soalan daripada Amirul Firdaus Asas fikrah kena mantap dulu baru boleh baca buku lain ke macam mana tuan? Ya, mungkin betul. Mungkin kita kena ada asas lah kot kan. Mungkin sebab saya tertarik dengan kata-kata Howard Zinn lah. Howard Zinn kata orang yang dia tak belajar sejarah ni dia macam satu bayi yang baru lahir. Jadi apa saja orang kata kat dia, dia ikut je. Macam baby kan baru lahir, orang bawa dia pergi mandi, dia pergi mandi kan. Orang pakaikan dia baju, kalau dia lelaki tapi orang pakai baju perempuan, dia pun pakai je, dia tak ada. Jadi macam tu juga macam kita kan, kita kena kenal diri kita dulu kan. Jadi mungkin betul lah kalau dalam kita sebagai orang Islam ni, kita kena mungkin ada kefahaman Islam yang betul dulu, kemudian kita jangan takut lah untuk berfikir untuk lebih jauh lah. Pandangan saya lah. Syamim Syukri, Fatih pakai braces ke? Baru pakai bulan 10 tahun lepas. Ada pemikir Malaysia yang selangkah ke depan dari zamannya. Ini saya kena minta maaf lah. Daripada soalan daripada Syaz Sebastian. Saya sebenarnya kekurangan saya lah. Saya kurang membaca buku-buku tempatan lah. Jadi tak banyak buku-buku tempatan yang saya baca lah. Bukanlah nak mengatakan bahawa buku-buku tempatan tak bagus. Tapi tak kenapa lah, itu kekurangan diri lah. Saya suka membaca buku-buku luar. Tapi ada juga buku-buku tempatan yang saya baca. Buku yang latest yang saya baca ni Kembara Darusnawi, tulisan Izzat Ibrahim dengan Ustaz Darusnawi. Dari Sungai Korok ke St. Andrew, tulisan Dr. Daud Bakar. Buku tu saya rasa saya menarik lah, sebab dia berkenaan dengan pengalaman pendidikan. Dia membuatkan kita terfikir balik kita punya pendidikan kan, zaman-zaman kita belajar dulu, dan membuatkan kita terasa macam menarik lah, kita pun nak menulis tentang pengalaman belajar kita lah. Dan saya rasa mungkin menjawab soalan Syaz Sebastian ni, saya rasa sebab saya pernah berbincang dengan Dr. Daud Bakar, saya rasa dia merupakan antara pemikir yang bagus juga lah bagi saya. Saya tak baca banyak, jadi yang saya baca je lah yang saya cerita lah. Antaranya pemikiran dia yang dia bawa, dia kata dia sering kena kritik bila dia kata macam orang selalu cakap bahawa Islam adalah solusi kan, dia kata kan. Tapi dia kata sebenarnya Islam bukan memberi satu solusi, Islam memberi banyak solusi. Jadi itu antara saya rasa pemikiran dia yang bagus lah. Kita sering merasakan bahawa bila kita kata Islam sebagai satu solusi tu, dia ada satu solusi je kan. Sebenarnya tak kan. Sebenarnya Islam tu memang sebagai satu solusi, tapi bukan Islam bawa satu solusi saja, tapi dia ada banyak solusi kan. Dalam satu masalah, Islam bawa pelbagai solusi, bukan hanya satu solusi kan. Dalam Islam sendiri tu ada banyak pendapat, ada banyak perbahasan, perdebatan, keilmuan dia. Jadi dia Islam bawa banyak solusi, bukan satu solusi. Itu antara satu pemikiran Dr. Daud Bakar yang saya rasa macam satu pemikiran yang bagus dan saya setuju lah. Suara Ramli, tajuk kita apa ya? Okey, ni dah jawab lah. Kita diskusi buku lah. Buku ni tak terkenal, jadi soalan ni biasa lah dia dapat. Tak ada dah kot soalan Okey, ni ada. Saudara mengkritik sekular sebentar tadi. Pandangan saudara, mana negara sekular yang boleh pakai dan mana negara Islam yang bagus untuk menurut saudara? Okey, dia sebenarnya bagus lah. Soalan daripada kuliah buku, jadi penganjur tanya soalan kepada saya. Dia macam ni lah. Saya berperanggapan sistem politik sekular ke, sistem politik Islam ke, dia sebenarnya ada kelemahan. Kelemahan ni adalah
uh, manusia tu ada kelemahan dan dia ada tendensi untuk going south ataupun jadi teruk orang kata kan. Begitu juga dengan sistem Islam. Walaupun kadang-kadang dia claim dia parti Islam, kerajaan Islam, negara Islam, tapi sebab yang apa yang menjalankan sistem tu adalah manusia. Jadi dia ada tendensi juga untuk going south juga, jadi buruk. Jadi ada negara Islam yang kalau kita tengok yang lebih bagus daripada sebahagian negara Islam lain. Ada juga negara sekular yang bagus dan sebahagian lain buruk. Jadi dia bukan bagi saya satu benda yang black and white. Kita nak kata negara sekular je bagus ataupun negara Islam je bagus. Tak kan? Kita tengok ada negara Islam yang contoh Pakistan. Pakistan dia punya official name dia negara Islam kan, Islamic State of Pakistan, ataupun negara Iran, Islamic State of Iran. Tapi ada masalah, semuanya ada masalah. Sebab masalah dia bukan bagi saya lah, bukan sebab Islam tu. Masalah dia sebab manusia tu. Manusia ni macam mana pun dia akan ada masalah. Tak kira lah dia agama apa pun dia akan ada masalah. Itu pandangan saya lah. Kalau nak memilih negara ni, negara Islam mana yang bagus? Malaysia lah paling bagus kan. Cuma sekarang ada krisis sikit lah, ada demonstrasi di parlimen. Tapi secara umumnya Malaysia ni kita kata negara yang hadori lah. Mungkin ada lagi lah negara Islam yang bagus kan. uh, Cuma definisi negara Islam tu mungkin sedikit problematik lah. Adakah negara Islam ni negara Islam yang diklaim dia negara Islam, ataupun negara Islam ni bermaksud negara yang populasinya, penduduknya, majoritinya umat Islam. Contoh macam Turki, ada orang kata negara sekular, tapi ada, kalau baca buku-buku barat, ada yang kata Turki adalah negara Islam sebab majoriti dia penduduk Islam. Jadi macam itulah, dia ada, dia kata apa, ada polemik sikit lah dalam perkataan negara Islam tu sendiri lah. Apa yang kita definisikan sebagai negara Islam lah. Jadi kalau pandangan saya, contohnya negara-negara Islam yang okey sikit, macam kita ambil mungkin definisi yang umum lah, maksudnya negara yang banyak orang Islam tu sebagai negara Islam. Contoh macam negara yang bebas sikit adalah Turki, Malaysia, Indonesia, negara-negara yang okey lah kan. Kita kata macam still ada masalah, tak ada negara yang tak ada masalah, tapi dari segi kebebasannya, dari segi hak dia lebih baik lah berbanding dengan negara-negara yang kalau kita tengok di Timur Tengah yang banyak berkonflik kan. Contoh di Iraq, Syria kan. Dan sebenarnya ramai orang kritik negara itu negara-negara Islam kan. Orang kata tengok ni negara-negara Islam, orang teruk kan semua, perang tak habis. Sebenarnya kalau kita tengok banyak negara-negara ni, dia sebenarnya adalah negara yang kolonial yang buat. Kalau kita tengok peta Middle East tu banyak sempadan dia garis lurus, set kan. Tak macam sempadan negara Eropah kalau kita tengok kan, maksudnya dia adalah sempadan boundary, natural boundary. Sama ada sungai, banjaran gunung yang memisahkan orang. Dia ada etnik sendiri, bahasa sendiri, jadi dia terpisah, dia jadi negara sendiri. Tapi negara-negara di Timur Tengah, Afrika ni, dia merupakan negara kolonial. Jadi macam British dengan Perancis tu, dia lukis je dekat peta, set. Okay, ni satu negara Mesir, set. Okay, ni Yaman, set. Dalam tu dia tak ambil kira ada different ethnic, different religion, different tribe. Jadi negara moden yang dia buat ni sebenarnya dia memang problematic from the beginning. Bukan disebabkan dia tu Islam, sebab dia dicipta tu memang daripada foundation yang salah. Contoh macam Iraq kan. Kalau baca buku Tim Marshall kan, dia kata Iraq ni sebenarnya memang dulu dia governance dia sebagai province yang berbeza kan. Mosul satu daerah, Baghdad satu daerah. Jadi memang berbeza kan. Tapi
Islam ke, dia tak Islam ke, tapi dia punya colonial in nature tu lah. Dia punya foundation tu adalah colonial punya foundation. Begitu juga kalau kita tengok kat Afrika kan, bagaimana berperang Kongo kan, apa yang teruk sampai apa pembunuhan di Rwanda dan sebagainya. Sebab macam tu lah, dia orang bukan satu bangsa yang sama kan. Kalau macam di Eropah, negara konsep negara bangsa kan, dia orang ni bukan bangsa yang sama, tak boleh nak masukkan semua. Okay, jadi sekarang kamu satu nation state, tapi orang dia berbeza kan, dia memang tak pernah hidup sama. Tiba-tiba nak ada satu negara, satu lagu, satu identiti, tak boleh. Dia orang semua masing-masing tak nak lepaskan identiti masing-masing, jadi bergaduh lah. Kita tengok kat Afrika yang bukan negara Islam pun, perang kat sama. Jadi masalah dia, kadang-kadang orang rasa, orang simplistik kata ni masalah tengok negara Islam perang, tapi sebenarnya tak. Dia punya colonial in nature tu lah. Menjawab ke soalan kuliah buku? Tak menjawab, minta maaf lah. Okey, ni ada soalan ni. Di Rusia, menurut saudara, Islam ditekan, terutamanya era Soviet Stalin. Tetapi di negara-negara Islam, aliran berbaik lain yang berbeza dengan aliran yang berkuasa memerintah juga ditekan. Apa komen saudara? Okey, jap baca sekali lagi soalan dia. Betul. Ya, maksudnya dalam Islam sendiri ada pelbagai aliran lah kan. Macam soalan tu kata, kalau contoh di Rusia tu, era Stalin tu memang agama-agama ni ditekan lah. Bukan Islam je. Waktu Stalin tu memang Kristian pun sama kan. Apa dia punya church semua ditutup dan sebagainya kan. Jadi Stalin ni dia apa pukul rata lah. Semua agama ni tak boleh lah. Tapi lepas habis Stalin tu, orang kembali balik kan dengan beragama kan. Maksudnya walaupun sistematik propaganda waktu era Soviet tu dia tak berjaya juga membunuh agama. Lepas tu agama dia balik kan. Kalau contoh kat Rusia tu, dia bukan Kristian, dia Kristian Ortodok yang lebih kepada macam apa, Kristian Greek Ortodok macam tu lah. Dia bukan Kristian Katolik Protestan. Tapi kalau kita tengok kat negara-negara Islam, soalan dia daripada kuliah buku ni, aliran-aliran lain tu ditekan kan. Contohnya kalau kat Malaysia ni, aliran kita beraliran sunnah kan. Jadi aliran-aliran lain, Syiah ke, Qadiriyah ke, Ahmadiyah ke, maksudnya mungkin ditekan ni maksudnya tak boleh disebarkan lah kan. Saya rasa kalau macam nak amalkan sendiri senyap-senyap, tu mungkin boleh kot. Ataupun mungkin kalau macam ada orang report, mungkin kena serbu dan sebagainya. Saya rasa mungkinlah itu kita kena tengok dari segi undang-undang negara tu lah. Kalau kita tak bersetuju bahawa aliran-aliran ni ditekan, mungkin kena ada gerakan yang untuk mengubah undang-undang tu lah kan. Jadi mungkin ini kita katakan masalah demokrasi lah kan. Kalau nak tukar undang-undang, kena ada majoriti kan dalam parlimen dan sebagainya. Jadi nak dapat majoriti dalam parlimen tu, kena ada like-minded punya parliamentarian lah. Jadi kita kena undi like-minded majoritarian. Jadi biasanya undi tu dia reflect pada majority lah. Kalau majority memang Sunni, memang dia akan banyak elect or pemimpin yang Sunni lah. Jadi mungkin susah sikit lah nak ubah. Jadi kena ada, kalau betul-betul lah nak ubah kan, nak jadi lebih bebas, maksudnya aliran-aliran lain pun bebas dilaksanakan, mungkin kena ada gerakan yang cuba mengubah undang-undang tu lah. Tapi nak mengubah undang-undang ni bukan senang lah. Pastinya akan ada tentangan daripada golongan yang ada majoriti yang lebih kuat dan sebagainya lah. Tapi pandangan saya, perbezaan ni sentiasa akan ada. Sentiasa akan ada. Kita cubalah tekan macam mana orang kan. Perbezaan ni dia merupakan satu fitrah kan. Tak memang itu lah kan.
Dalam Quran sendiri kata kan, kamu ni dijadikan berpuak-puak kan. Jadi dalam Islam pun berpuak-puak agak kan sebenarnya kan. Jadi memang akan ada lah, kita cuba tekan sebagaimana pun dia tetap akan ada lah. Jadi memang at the end of the day kena cari jalan untuk kita berlapang dada lah, dan kita apa, menerima lah perbezaan tu kan. Perbezaan tu akan ada kan. Tapi pandangan saya lah, dekat Malaysia ni tak adalah sampai kita membunuh orang yang berbeza aliran lah. Jadi kalau dah membunuh tu, itu bagi saya dah ekstrim lah. Jadi mungkin paling kuat pun kena tangkap kan. Walaupun itu pun ekstrim juga kan. Maksudnya kena apa, kita kena buka ruang perbincangan tu lah kan. Kalau salah kena cakap lah kenapa salah dan sebagainya kan. Tapi mungkin dari sudut kekuasaan, orang yang ada kuasa ni dia takut nak buat benda tu, takut benda tu menggugat dia punya legitimasi dan sebagainya kan. Tapi itu perbincangan yang lain pula. Tak tahu menjawab ke tak komen kuliah buku. Oh, ni ada ustaz ni, Ustaz Naswa. Kalau di Nusantara terkena satu ketika dahulu dengan pemikiran tokoh Buya Hamka. Dalam penulisan karya berkonsepkan romans, tetapi lama kelamaan pembaca nampak pola pemikiran yang jauh ke depan yang bertunjangkan dakwah Islam. Terima kasih kepada Ustaz Naswa ni. Wallahualam lah, saya sebenarnya tak pernah lagi baca buku Hamka. Walaupun ada juga buku Hamka yang saya beli, tapi belum sempat baca. Jadi terima kasih ya. Saya setuju dengan keluasan pembacaan. Ambil sahaja mana-mana buku tanpa prejudis dan baca untuk memahami pemikiran penulisannya. Setiap yang dibaca ada kebaikan dalam memahami persekitaran kita. Oleh Zairil Azmir. Terima kasih Zairil. Saya setuju lah. Sebenarnya dulu saya ada baca buku Richard Dawkins. Banyak tak buku Richard Dawkins? Tak adalah banyak. Ada 2 buku yang saya baca, buku Richard Dawkins. Richard Dawkins ni antara tokoh atheist, the new atheist lah, dengan The Four Horsemen kan. Satu lagi Daniel Dennett, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dengan apa lagi seorang tu, lupa nama dia. Muka lonjong saya apa nama, lupa. Tak apa lah. Antara buku Christopher Hitchens yang saya baca, The God Delusion dengan The Selfish Gene. Waktu saya baca dulu, teringat waktu dekat universiti tu ada orang nampak saya baca kan, itu bahaya kan buku ni kan, boleh jadi atheist kan. Tapi bagi saya lah, sebenarnya kalau kita betul yakin dengan Islam kan, kita tak ada masalah ni nak baca buku atheist, baca kan. Kita nak tahu hujah dia macam mana kan. Dan sebenarnya kalau baca buku Dr. Mazhar Dr. Mazhar Mufti Perlis tu, Aku Ingin Kembara Lagi, dalam buku tu pun Dr. Mazhar dia bincangkan buku Richard Dawkins lah. Jadi maksudnya Mufti pun baca buku Richard Dawkins lah. Kenapa kita tak boleh baca macam tu lah. Maksudnya kadang-kadang kita takut sangat kan, kalau baca ni tiba-tiba jadi atheist, tiba-tiba jadi komunis. Dia sebenarnya bukan macam tu sekali kan. Maksudnya kalau kita baca tiba-tiba terus berubah, tak kan. Tapi kita membaca ni, kita nak tengok apa logik dia kan, apa dia punya hujah, kenapa dia berfikiran macam tu. Itu yang penting bagi saya. Bila saya tengok satu orang tu, kadang-kadang saya curious apa yang membuatkan dia berfikir macam tu. Okay, contoh kita kata Richard Dawkins ni dia atheist. Apa yang membuatkan dia atheist? Kita nak, saya nak cuba faham kenapa dia boleh berfikir, kenapa dia boleh ambil conclusion tu kan, apa hujah-hujah dia. Itu yang kita nak baca sebenarnya. Bukan kita nak baca tu sebab aku nak jadi atheist, bukan kan. Tapi kita nak baca kenapa kan. Kenapa konklusi dia berbeza dengan konklusi kita, kenapa fahaman dia berbeza dengan fahaman kita. Saya rasa benda tu yang penting sebenarnya kan. Lebih banyak apa ni soalan kuliah buku Saudara menyebut tentang ideologi. Bukankah dengan ideologi yang jitu dan konsisten membuatkan Hamas, Hizbullah, PFLP dan lain-lain fokus dan komited terhadap perjuangan pembebasan Palestin misalnya, tanpa berpegang dengan ideologi yang kukuh? Bukankah akan membuatkan kita tidak mempunyai pendirian dan akan mula goyah bila disergah musuh? Terima kasih. Soalan yang bagus soalan yang sangat panjang lah. Jadi dalam bahasa lain dia kata kalau kita tak ada ideologi, nanti macam senang kita diserang kan. Jadi dia bagi contoh sebagai Hamas, Hizbullah, PFLP ni
Palestinian Palestine Front Liberation. Dia apa, sayap kiri lah, sayap kiri perjuangan Palestin, geng komunis Palestin ya. Jadi diorang ada ideologi kuat, pembebasan Palestin kan. Jadi dia kata apa masalah dia kan, kenapa ada apa masalah ideologi kan. Bagi saya kalau kita kena tengok kita ni kat mana lah, kita ni kat mana. Kalau kita dalam satu organisasi, dia, saya rasa ini falsafah antara group thinking dengan individual thinking lah. Sama ada kita kita apa, nak mengutamakan group kita atau mengutamakan individual kan. Kalau kita dalam bidang akademik, contoh lah, saya rasa memang tak boleh nak berideologi lah. Sebab akademik ni kena bebas kan. Dia kena ikut, follow the evidence, go where the evidence tell you lah. Jadi tak boleh berideologi lah. Tapi kalau kita dalam satu perjuangan, memang kena ada ideologi lah. Jadi kalau kita dalam Hamas sebagai contoh, tak boleh kita nak berideologi Zionis. Dia tak kena lah. Memang kena berpegang dengan ideologi ideologi Islam lah. Sebab Hamas, dia punya charter dia, perlembagaan dia ideologi Islam. Kalau FPLP mungkin ideologi yang lebih sekular. Jadi PFLP ni dia dia ditubuhkan supaya bukan orang Islam Palestin je boleh berjuang untuk Palestin. Sebab dekat Palestin ni ada Kristian, ada apa, Drus, ada macam-macam je lah orang kan. Jadi diorang ni tak rasa bersama, sebab diorang Hamas ni Islamik, jadi dia tak rasa bersama. Jadi diorang lebih kepada PFLP, tapi ideologi dia pembebasan Palestin lah. Jadi kalau kita berjuang untuk something, memang perlu ada ideologi lah. Tapi kalau kita lebih kepada untuk mencari kebenaran, kita lebih akademik, saya rasa ideologi tu dia akan mengkaburkan kita punya pemikiran lah. Sebab dia berbeza lah. Sebab dalam organisasi ataupun dalam satu perjuangan, contoh perjuangan yang disebutkan ni, Hamas, Hizbullah, PFLP ni, dia perjuangan politik. Maksudnya dia nak establish Palestinian state. Jadi memang dia kena ada ideologi. Kalau tak, memang tak boleh nak push dia punya ambition tu lah. Tapi kalau kita yang sekadar nak membaca untuk menambah kefahaman, mencari kebenaran, that one I think kita tak perlukan ideologi lah. Kita kena open minded, follow the evidence, and then kita fikir lah mana yang kita rasa betul. Kita tak memilih evidence tu based on kita punya ideological bias. Kita pilih based on dia punya nature dia, based on dia punya kebenaran dia. Tapi kalau kita nak berjuang untuk certain goal, mungkin kita kena ada ideologi. Kalau tidak, memang mudah lah untuk disergah oleh musuh. Jadi bergantung kita ni kat mana kan. Kalau kita nak berjuang dalam satu organisasi, memang kita kena ada ideologi. Tapi kalau kita tak ada organisasi mana-mana, kita sekadar pencari kebenaran, kita nak follow the evidence, jadi tak perlukan ideologi lah. Sebab ideologi tu dia akan menyebabkan kita memilih benda yang dekat dengan ideologi kita, dan kita tak nampak benda lain yang bukan daripada ideologi kita lah. Itu mungkin jawapan saya. Tak tahu memuaskan hati tak. Okay, tak ada kot soalan kan ada lagi ya. Secara general tentang Palestin. Okey, ini ada soalan daripada Fathullah As-Suhaimi tentang Palestin. Apa pemikiran saudara nampak Palestin yang saudara nampak atau saudara nak sentuh? Okey, Palestin ni bagi saya lah, saya 2-3 hari sebelum ni saya banyak mengikuti siri kuliah Rashid Khalili. Rashid Khalili ni dia ketua editor kepada Journal of Palestine Studies. Boleh dengar dia punya
syarahan banyak dekat YouTube. Antara buku dia adalah 100 Years War on Palestine lah. uh, Bagi saya Palestin ni dia sebenarnya berdasarkan pemikiran Rashid Halidi lah. uh, kita selalu tengok Palestin ni dia adalah perang antara Yahudi dan orang Islam. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut sejarah, uh, Yahudi saja tak cukup untuk cipta Israel ataupun negara kolonial projek Israel sekarang. Dia memerlukan kuasa-kuasa besar untuk membantu dia. Jadi sebenarnya perang ke atas Palestin ni bukan perang yang Yahudi buat ke atas Palestin, tapi dia adalah perang Amerika, Britain dan Perancis ke atas Palestin. Sebab kalau kita tengok dari sudut sejarah, yang membekalkan senjata kepada Israel ni adalah Britain, France, Israel dan kadang-kadang ada agak daripada Soviet waktu zaman Cold War dulu kan. Jadi kalau kita tengok kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Israel lah, diorang bangga lah perang 6 hari. 6 hari boleh kalahkan negara-negara Arab. Mesir, Jordan, Syria semua kalah kan. 6 hari lah kan? 6 day war, miracle lah apa. Sebenarnya kalau tengok sejarah, benda tu dia buat sebab intelligence Amerika waktu tu ada satellite image. Dia boleh tengok pergerakan tentera Mesir, dia bagi tahu siap-siap, so dia boleh serang. So dan waktu tu Amerika punya intelligence dia tahu, dia kata memang Mesir ni dia punya kekuatan adalah air base dia. So awal-awal lagi Israel punya jet ni dia dah bom dah air base Egypt, Mesir kan. Memang awal-awal lagi dah kena lah Mesir ni. Jadi sebenarnya perang tu adalah perang Amerika terhadap Palestin, bukan perang Israel terhadap Palestin. Dan banyak senjata-senjata Israel ni, bertantan bom yang dijatuhkan kat Gaza tu bukan dibuat kat Israel, dia buat dekat Amerika Syarikat yang bekalkan. Kalau pernah dengar satu Noam Chomsky dalam satu lecture dia kata ada satu kali tu Israel tengah bom Gaza, tengah bom habis, banyak sangat guna kan, habis. Jadi dia telefon lah Amerika, dia kata macam mana ni bom habis. So Amerika kata tak apa, guna dulu bom yang ada kat stok, yang untuk, sebab Amerika dia ada base dia dekat Israel. So dia kata guna dulu senjata Amerika yang ada dekat base tu, nanti kita orang restock balik. So maksudnya perang ni bukan Yahudi dengan Palestin. Perang ni adalah Amerika, Britain dengan Israel. So itu mungkin satu sudut pandang yang saya ingin ketengahkan lah. Sebab Fatullah As-Suhaimi kata nak sentuh kan, jadi saya nak sentuh satu part tu lah. Dan kita nak anjak pemikiran kita bahawa ini perang Yahudi ke atas Palestin. Tak, sebenarnya dia perang Amerika, British dan Israel ke atas Palestin. Sebab tanpa bantuan ketenteraan Amerika ni, Iron Dome ke apa ke, jet semua daripada Amerika, tak boleh nak menjajah Palestin tu lah. Itu sikit lah yang saya nak sentuh. Apa beza pemikiran masyarakat Rusia dan Malaysia? Daripada daripada Shaz Sebastian. Ni Shaz Sebastian selalu tanya. Okey, perbezaan pemikiran satu lah, dia banyak perbezaan pemikiran kan. Saya belajar di universiti tu, perbezaan saya tengok orang Rusia ni dia rajin senam lah. Kalau kita pergi kat Rusia ni, kita jarang tengok orang muda yang gemuk. Memang jarang lah, orang muda gemuk ni jarang. Yang tua gemuk banyak, yang muda gemuk ni jarang. Sebab dia punya pemikiran dia, memang orang muda ni memang selalu bersukan lah. Even dekat dia punya universiti ada subjek yang dipanggil Fiskultura ataupun physical culture lah, dalam budaya bersenam macam tu lah kot. Memang kena pass subjek tu kalau nak pass dapat universiti punya degree lah. Tak pernah dengar lagi kat Malaysia kena ada pass dan physical culture ni bukan senang lah nak pass. Dia kena lari, ada dalam lari berapa 3 km dalam berapa minit. Dia akan tengok dia punya jurulatih akan tengok kena buat apa, yang naik monkey bar tu, kena lompat macam-macam je lah. Jadi memang semua orang kena. Jadi memang
itu salah satu pemikiran yang saya rasa bagus lah orang Rusia ni. Dia jarang lah nak jumpa orang uh, yang berbadan besar lah. Bukan nak body shaming ke apa, maksudnya itu yang saya nampak lah pemikiran dia. Lagi satu, ramai orang rasa macam Rusia ni uh, negara Kristian kan. Tak, sebenarnya Rusia ni dia sebenarnya banyak etis lagi daripada Kristian kat Rusia. Tapi dari segi keagamaan ni dia memang uh, terbuka sikit lah berbanding negara yang stan-stan tadi tu. Contoh macam kami dekat hostel kat Rusia tu selalu Jehovah Witnesses datang. Jehovah Witnesses ni antara missionary Kristian yang aktif lah. Dia macam tabligh lah. Dan dia memang sophisticated lah. Sekali dia jumpa kita dekat hostel tu, sembang-sembang, oh orang Malaysia, next time dia datang dia bawa risalah dalam bahasa Melayu lah. Walaupun dia tak boleh cakap bahasa Melayu, dia bagi risalah dalam bahasa Melayu lah. Jadi itu lagi satu lah, dia terbuka lah dari segi agama tu. Ada ke pergi soalan? Macam tu lah handsome. Apa ni? Tak ada kot lah. Dah terima kasih lah tu. Sekejap sekali lagu je aku kuat dia terlepas. Abu Syaukah, terima kasih Abu Syaukah kerana usai membaca buku. Terima kasih kepada Adli Azimat yang bagi pujian pandangan yang bernas. Muhammad Nur Izzat Hafiz, lanjut. Alhamdulillah dari Anif Ismail, terbaik. Galik Radwan, okey. Bones Musa, boring. Okey, terima kasih. Redo, nice. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang mengikuti live ni. Mungkin ada orang yang rasa boring. Sorry terboring pula. Okey, jadi itu saja kot daripada saya. Yang benar tu datang daripada Allah SWT. Yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf lah anda ada sebarang kekurangan. Mungkin jawapan tak memuaskan, jawapan tak menjawab, ataupun perbincangan yang membosankan. Minta maaf lah. Jadi selamat kepada semua. Moga kita bertemu lagi lah di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.